من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita ucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil atas segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Pada hari ini diberikan kita dengan nikmat kesihatan, ya, dikurniakan bagi diri kita dengan nikmat kehidupan, sehingga dapat sama-sama kita berhimpun dalam majlis ilmu, ya, yang mana mudah-mudahan daripada majlis ilmu ni walaupun secara maya, semoga diberkati pertemuan kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan bagi diri kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga dengan bertambah ilmu kita, bertambah baiklah akhlak kita mencontohi Rasulullah SAW. Bertambahnya ilmu kita, meningkatlah iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapat kebaikan dan kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya juga semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga dikasihi serta dimuliakan kepada para asatiza, tuan-tuan guru, khususnya kepada Al-Fadil, Ustaz Wali dan juga tim-tim, ya, daripada Saqafah Center, dan juga semua para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, ya, pertemuan kita pada hari ini yang saya dikhabarkan adalah pertemuan bagi pertama kalinya untuk sesi program Tadabbur Al-Quran, ya. Jadi kita akan membahaskan beberapa perkara-perkara penting asas, ya, kepada Tadabbur Quran dan apakah perbezaannya di antara tafsir dan juga tadabbur ataupun bezanya dengan takwil, ya, Al-Quran ini. Dan kita akan bahaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu ulumul Quran, ya. Apakah perkara-perkara penting yang kita mesti tahu tentang Al-Quran, ya, supaya mudah-mudahan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap kitabullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan juga bertambah cinta kita kepada Quran, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan kita, ya, dengan kefahaman dan kekuatan untuk mengamalkan isi-isi kandungan Quran sepanjang hayat kita agar kita beroleh kejayaan dunia akhirat, insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis bahawa bacalah Al-Quran, ya. Rasulullah SAW memberi pesan kepada para sahabat, lalu disampaikan dari generasi kepada generasi bahawa Rasulullah berpesan kepada kita umat baginda Nabi SAW agar menjadi para pembaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana apabila tibanya kita pada hari kiamah, syafi'an, Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabi, iaitulah akan menjadi disebut sebagai syafaat, ya, akan menjadi penolong kepada orang-orang yang menjadi sahib dia, yakni sahabat dia. Maka Nabi SAW suruh kita ni menjadi para pembaca Quran, ya, yang kalimah Iqra, bukan hanya dalam hadis ini, tapi merupakan wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi SAW dengan kalimah yang sama pada surah Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka
membacakan Quran, ya, dia sebutkan kalimah Iqra itu bukan hanya membawa maksud baca ia secara bahasa Arab saja, tetapi membaca Al-Quran itu adalah satu skop yang sangat luas, ya, bahkan menjadi sahibul Quran, ya. Kerana Nabi sebut bagaimana Al-Quran akan menjadi syafaat kepada ashabih, kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dekat dengannya. Dalam kehidupan kita pun, bahasa Melayu kita pun ada beza kan, kawan dengan sahabat. Jadi kalau kawan ni biasa je, tapi kalau sahabat, dia dekat sangat. Dia kalau korang kata apa, tak dengar khabar ni, rasa makan pun tak lalu. Macam tu. Dia dengar makna apa, dah lama tak jumpa, teringat. Macam tu. Jadi Nabi SAW beritahu bahawa siapa di kalangan umat baginda yang menjadikan Quran ni sahabat dia, iaitu rajin dia membacanya, rajin dia berusaha memahaminya, dan rajin dia untuk memikirkan tentang ayat Allah Ta'ala serta beramal dengannya, maka itu akan mendapat syafaat Al-Quran. Mereka akan mendapat kelebihan di yaumul akhirah dengan Al-Quran yang mereka jadikan kebiasaan bacaan serta, ya, rujukan mereka serta kata sahabat mereka saat hidup di dunia. Maka itulah hebatnya menjadi para pembaca Quran. Balik kepada kalimah Iqra tadi, bukan hanya maksudnya baca dalam bahasa Arab, tetapi ia adalah juga membawa maksud memaknai ayat-ayat Allah Ta'ala. Iaitu bila kita, ya, baca, kita kena memahami ayat itu. Bukan sekadar lisan saja. Bukan sekadar kita baca di lisan, tetapi kita juga membaca dengan hati kita. Bagaimana kita mesti memahami ayat-ayat itu. Ya, kita mesti mengetahui makna-maknanya dalam bahasa kita. Maka begitulah seterusnya, kita mendalami ayat itu dengan tadabbur, yakni berfikir, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berdasarkan daripada makna tadi, dan ia boleh, ya, boleh juga difahami dengan kita membaca tafsir ayat-ayat Allah Taala daripada para ulama yang telah pun menceritakan apakah makna yang disebutkan, yang paling dekat dengan asbab kepada penurunan ayat-ayat itu. Maka kita lebih merasai ayat itu. Tadabbur artinya kita baca dalam keadaan kita rasa ayat Quran itu. Ya, bagaimana kalau cerita tentang neraka, kita berfikir tentang ayat tentang neraka itu sehingga kan dalam hati kita terasa takut kepada azab Allah Ta'ala. Baca tentang syurga, kita baca dan mentadaburinya, ini berfikir sehingga kita rasa gembira, ya, terharu dengan Al-Quran yang menceritakan tentang nikmat syurga itu. Maka inilah yang kita nak usaha capai dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekadar baca, tapi kita faham, kita kata memaknai ayat-ayat Quran, dan yang juga utamanya kita mengamalkan ayat itu, dan seterusnya kita menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Al-Quran terus menjadi petunjuk. Sebentar Mas sekalian, sekejap. Baik, jadi kita akan bicarakan, pertamanya saya ingin bawa Mas sekalian kepada solusi kehidupan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya. Jika kita lihat dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Kitab. Ya, dan kita mulakan dengan sini, kemudian kita akan pergi kepada ilmu ulumul Quran. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah, ya, telah pun Allah turunkan, dan Allah SWT sebut surah Al-Fatihah ini dengan sab'ul mathani, ya, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Dan ia juga disebut sebagai Ummul Quran kerana memahami, mendalami surah Al-Fatihah itu adalah seakan kita memahami keseluruhannya isi Al-Quran. Bermaksud bila kita dalami makna dalam surah Al-Fatihah itu, kita akan justru akan menjadi kunci kepada kefahaman kita dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka sebab itu dipanggil Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Ya. Dan seterusnya dalam surah Al-Fatihah, sebenarnya dalam hadis Nabi SAW yang sahih, ya, menceritakan bagaimana surah Al-Fatihah ini adalah
bagaimana Allah SWT telah pun ceritakan pada Nabi SAW dalam Nabi SAW telah mensabdakan satu hadis kursi yang mana kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir bahawa antaranya tafsir Ibn Kathir dan lain-lainnya menyatakan bagaimana Allah Ta'ala membahagikan surah Al-Fatihah ini ya untuk dirinya dan juga hambanya dengan separuh. Kerana surah itu adalah surah yang di mana bila kita membacanya Allah SWT respon terhadap ya setiap ayat-ayat yang kita bacakan ya khususnya di dalam solat kita. Sebab itu surah Al-Fatihah juga dipanggil surah solah ya, surah yang wajib dibacakan ke solat, merupakan salah satu daripada rukun di dalam 13 rukun solat kita. Maka kalau tak baca surah Al-Fatihah apa jadi? Ya, kata baginda Nabi SAW sebuah hadis yang lain, la salata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang masuk dalam solatnya tak baca surah Al-Fatihah. Jadi ini disebutkan salah satu daripada rukun besar dalam solat kita. Okey, baik. Dalam surah ini, apabila kita membaca ayat demi ayat, Allah akan respon. Sebab tu masa solat, kita kena baca dengan penghayatan, dengan tartil. Tidak terlalu laju, tidak juga terlalu perlahan. Maksudnya, kita bersesuaian. Sebab apa? Dia seimbang bacaannya. Kerana apa? Kerana setiap dari ayat itu Allah respon. Wa qala Allah Ta'ala saat bila mana Nabi SAW beritahu, bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah akan respon bacaan kita dengan berfirman hamadani abdi. Jadi Allah Ta'ala sebut bahawa hamba-Ku ini sedang memujiku. Begitu juga kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lalu Allah akan berfirman majjadani abdi, hamba-Ku sedang mengagungkanku. Begitulah seterusnya. Sehinggalah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah SWT kamulah, iaitulah tempat kami menyembah, dan kepada Allah Ta'ala jugalah tempat kami untuk memohon pertolongan. Maka ketika itu Allah Ta'ala berfirman wali abdi ma sa'al, untuk hamba-Ku apa saja yang diminta. Sebab tu setiap kali surah Al-Fatihah kita akan doa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dalam menempuh kehidupan ini kan. Kita minta Allah Ta'ala untuk tunjuk kita jalan yang lurus. Bukan jalan yang bengkang-bengkok, bukan jalan yang sesat. Ya, yang mana jalan lurus ni Allah Ta'ala ajar kita pada ayat seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitulah jalan-jalan orang yang Kau telah pun beri nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka itu? Kata Imam Tabari, Imam Qurtubi dan lain-lainnya dalam tafsirnya bahawa ia adalah para anbiya, para nabi-nabi, ya, para rasul, ya, para salihin, orang-orang yang soleh, orang-orang bertakwa. Maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah beri nikmat. Nikmat apa? Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka sehingga mereka berjaya hidup di dunia dan berjaya hidup mereka di yaumul akhirah. Manakala ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, janganlah Kau jadikan kami tersasar masuk ke dalam golongan maghdub alaihim, orang-orang yang Kau murkai ke atas mereka. Ya, iaitu siapa dia kata mufassirin? Iaitu orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mahu beramal dengan ilmu tersebut. Siapa dia khususnya? Iaitulah golongan Yahudi di kalangan Bani Israel. Mereka ada ilmu daripada Taurat yang Allah Ta'ala telah turunkan. Mereka ada ilmu daripada Nabi yang telah pun Allah utuskan atas mereka. Bukan seorang, dua orang, tapi ramai. Tetapi antara ilmu-ilmu di dalam kitab Taurat, yang mana sesuai dengan mereka, mereka ikut. Yang mana tak sesuai, maka buang, maka tolak ke tepi, maka tukar dan ubah sesuai agama Allah Ta'ala. Sehingga kan perintah Allah untuk ikut Nabi Muhammad SAW pun mereka abaikan. Mana mereka ni golongan yang bermain-main dengan perintah Allah Ta'ala walaupun mereka tahu, tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Maka ini dipanggil maghdub alaihim, golongan yang dimurkai Allah Ta'ala ke atas mereka. Manakala waladhdallin, kita pun doa, ya Allah, janganlah kami termasuk di kalangan orang yang sesat. Iaitu siapa dia? Pertama, golongan musyrikin. Orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, menyembah selain daripada Allah Ta'ala, mengikuti agama nenek moyang mereka yang salah, yang tidak benar, yang telah jauh daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, jauh daripada syariat agama yang benar. Begitulah juga dalin adalah orang-orang yang sesat,
yakni orang-orang yang tidak ada ilmu tapi mahu beramal. Kalau orang yang dimurkai tadi ada ilmu tak mau beramal. Yang ini pula orang yang tak ada ilmu tapi nak beramal. Contohnya juga golongan Nasrani yang mereka mengikut saja para padri mereka sehingga agama mereka menjadi agama yang sesat. Walhal asalnya mereka adalah orang-orang minal muslimin kerana mereka membacakan kitab Injil tapi telah diubah suai mengikut kehendak nafsu mereka. Maka akhirnya mereka sesat. Inilah yang kita bacakan setiap hari di dalam solat kita. Tak kurang 17 kali sehari kita doa pada Allah Ta'ala. Tetapi jemaah sekalian, saya ingin bawa kepada selepas itu. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang orang-orang kau beri nikmat, bukan jalan yang orang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Lalu apa yang Allah Ta'ala jawab? Jemaah sekalian, Allah jawab pada sebelahnya dalam surah Al-Baqarah. Kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita akan masuk surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Nampak sekalian? Kita minta hidayah dari Allah Ta'ala. Ihdina. Tunjukkanlah kami, Allah. Berilah hidayah pada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan yang sesat, bukan jalan orang kau murkai. Maka bagaimana caranya untuk mendapat petunjuk itu? Allah telah berikan kuncinya dalam ayat kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitab. Inilah dia Al-Kitab, Al-Quran, yang disebutkan la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Bahkan kalau manusia itu ragu-ragu, bacalah Quran, hilang keraguannya. Huda, ia adalah petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa, yakni orang yang berjaya, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nampak jemaah sekalian? Maka kunci mendapatkan petunjuk yang besar daripada Allah Ta'ala adalah pada ayat ini Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan Al-Quran. Maka kalau seorang itu menjadi orang yang membaca Quran, memahami serta beramal dengannya, pasti dia akan mendapat petunjuk yang besar daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mahu membacanya, tidak mahu, apatah lagi tak mahu memahaminya, maka akhirnya dia akan sesat dalam kehidupan di dunia ini. Sebab itulah, dimasukkan pada tahun lepas 2022, saya ada dijemput oleh Jabatan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam dengan juga Jawi, untuk memberikan ceramah asas agama, asas Islam kepada semua para mu'alaf di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, lebih kurang 150 orang yang telah memeluk agama Islam telah hadir di Darul Hidayah di Sentul, yang mana didirikan khas untuk memberi ilmu kepada para mu'alaf dan juga tempat tinggal sementara agar mereka masuk Islam ni dapat, orang kata apa, dapat waktu untuk belajar, dapat masa untuk untuk sesuaikan diri dengan Islam. Masya-Allah, satu kata usaha yang murni daripada pihak JAKIM dan juga Jawi. Alhamdulillah. Saya rasa negeri lain pun pasti ada juga. Jadi 150 orang masuk Islam, maka saya pun bagi tazkirah tentang Islam, rukun Islam, rukun iman, asasnya. Yang menarik sekalian, saya tanya mereka soalan. Sebelum selesai program, saya provide masa sikit untuk tanya mereka. Beberapa orang yang sempatlah, ramai juga yang saya tanya, iaitu bagaimana anda mendapat hidayah untuk masuk agama Islam. Sebab ada di kalangan mereka yang dah umur 70-an, dah umur 78 tahun dah. Dahulunya beragama tradisional Cina. Yang ni dia non-Muslim selama puluhan tahun. Tiba-tiba umur 78 dapat hidayah masuk Islam. Ada pula yang usianya 50-an, ada usia 40-an, ada yang paling muda 20-an masuk Islam. Jadi, bila kita tanya pada mereka macam mana anda dapat hidayah, ramai yang akan cerita macam-macam kisah. Ada yang kata beginilah, mula-mula dia diuji oleh Allah Ta'ala, kemudian dia jadi macam putus asa dengan hidup. Ada pula yang kata hidayah dia dapat apabila dia berjumpa dengan kawan-kawan Muslim. Tetapi ni dia, apabila
cerita-cerita mereka itu yang berbeza pada awalnya, akhirnya akan sampai kepada satu puncak. Dalam setiap cerita itu sama. Apa dia? Iaitu akhirnya mereka membaca Al-Quran. Itu dia sebab jemaah sekalian. Ya, ada satu orang makcik ni, dia kata, makcik ni nama Margaret. Makcik ni usianya 78 tahun. Dia baru masuk Islam tahun lepas pada bulan Jun, pada bulan Jun 2022. Bila saya tanya macam mana makcik dapat hidayah, dia kata saya dapat hidayah dari dalam rumah saya sendiri. Macam mana tu? Dia dah tak ada suami, tapi anak dia masuk Islam. Anak dia Chinese, masuk Islam 5 tahun lepas. Tetapi dia masa mulanya tak suka anak dia masuk Islam, tapi dia tengok anak dia berubah sikap. Dahulu anak dia jenis yang biadab, dia kata tapi kali ni anak dia dah baik, cakap baik dengan dia, layan dia baik. Bila ditanya, anak dia kata inilah yang agama saya suruh, inilah yang Nabi Muhammad SAW suruh. Akhirnya dia rasa redup sikit, maksudnya dia rasa macam lembut dengan anak dia dan Islam tu sendiri. Akhirnya anak dia hadiahkan dia Al-Quran. Al-Quran ni terjemahan dalam bahasa Cina. Jadi dia pun bacalah Al-Quran. Tapi dia tak baca bahasa Arab sebab dia tak tahu baca bahasa Arab kan. Jadi dia baca maknanya. Quran ni baca dalam bahasa Arab, setiap huruf Nabi SAW sebut. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf ini Allah bagi pahala. Dan setiap huruf itu Allah lipat kali gandakan pahala menjadi 10 pahala. Maknanya kita baca Quran tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, jadi kita dapat banyak pahala. Setiap daripada huruf tu dapat 10 pahala. Itu baca Quran. Apatah lagi memaknai, memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi makcik ni dia baca makna Quran. Akhirnya dengan baca makna tu pun dia dapat hidayah Allah Ta'ala. Subhanallah. Akhirnya dia masuk Islam. Masa dia masuk Islam tu, masa dia jumpa saya, dia kata, itulah makcik ni dah tua dah. Baru nak belajar solat. Baru nak masuk Islam. Saya kata, ya Allah cik, Nabi SAW beritahu, bila masuk Islam, dia macam baru, macam kita ni baru lahir. Kerana semua dosa-dosa kita dulu Allah hapuskan. Dan semua kebaikan yang pernah kita buat dulu Allah Ta'ala beri ganjaran, beri pahala, sehingga kan dia ada pahala dah, tak ada dosa. Subhanallah. Jadi makcik ni kata, macam tu Ustaz? Ya macam tu. Lepas tu dia menangis semua sekalian. Ya Allah, hebat, subhanallah, hidayah Allah Ta'ala. Dan begitulah ramai juga yang lain. Bila kita tanya, mesti akhirnya mereka akan sebut, saya telah baca Quran. Selepas saya baca Quran, ia menjadikan saya terus yakin dan akhirnya saya memeluk agama Islam. Jadi inilah yang disebut hidayah Al-Quran Karim. Maka kalau orang non-Muslim yang hidup puluhan tahun dengan agama yang salah, tetapi membacakan Quran, mula membaca, memahami Quran Karim, berfikir dengan ayat Allah Ta'ala, akhirnya Allah beri hidayah. Masuk Islam dia, beriman dia, kan? Tapi sayang sekali kalau orang Islam lahir daripada keluarga Muslim, nama orang Islam, hidup sebagai orang Islam, tapi Quran pun tak nak baca, tak nak faham Quran, tak nak tadabbur Quran, tak nak tahu pun apa isi kandungan Quran, hidupnya sibuk dengan hal dunia, sampai Quran ini menjadi satu yang jauh daripada kehidupan dia. Macam mana dia nak dapat petunjuk Allah Ta'ala? Akhirnya bila syaitan datang, bisikkan dia kesesatan, bisikkan dia sesuatu yang kata apa, masa saat dia tengah frust ke, syaitan suka guna saat-saat macam tu untuk menyebabkan manusia putus asa dengan Allah Ta'ala. Maka akhirnya dia tersesat. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita tak nak. Sebab tu kita hidupkan diri kita, ahli keluarga kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu Allah gunakan petunjuk huda lil muttaqin agar sampai kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba Allah Ta'ala yang dikasihi, yang dimuliakan, yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Baik. Jadi muslimin muslimat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, ilmu ulumul Quran, Al-Quran, sebagaimana kita tahu dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Ta'ala. Maka bagi memahami kalam Allah, bagi memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Ta'ala ini, kita perlu menjaga adab-adabnya. Jadi ini disebut para ulama. Untuk tujuan itu, ilmu ulum Al-Quran perlu kita kuasai. Apakah ilmu ulum Quran ni? Ilmu ulum Quran adalah ialah kajian berkaitan dengan Al-Quran, yang mana merangkumi ilmu yang menjelaskan sebab
musabab turunnya ayat Allah Ta'ala. Atau dipanggil asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Keduanya, sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Ini nanti kita akan sampai pada cerita ni insya-Allah. Bagaimana Quran ini, sejarah penulisannya, sejarah pembukuan Mashaf Al-Quran itu, susunan ayatnya, waktu penurunan ayat, ilmu nasikh, ataupun berkait dengan sesuatu yang disebutkan ayat yang batal hukumnya, ilmu mansukh, iaitu ayat yang berkaitan dengan menggantikan ayat yang batal hukumnya itu. Jadi ada nasakh dan mansukh ataupun nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Macam mana ada ayat-ayat yang semikian. Ya, begitulah juga muhkam, iaitu berkaitan dengan ayat yang jelas maksudnya. Begitu juga ayat mutasyabih, iaitulah berkaitan dengan ayat tidak jelas maksudnya. Mukjizat Al-Quran dan juga yang seumpama dengannya. Jadi semua ni dirangkumkan dalam ilmu ulum Al-Quran. Jadi hal ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Baik. Bagi tujuan mendalami ilmu ini adalah bagi kita memahami Al-Quran secara betul. Maka Imam Ali bin Ibrahim dianggap sebagai orang pertama membukukan ilmu berkaitan ulumul Quran. Jadi ini seorang ulama kita yang mana disebutkan antara yang pertama kalinya membukukan ilmu berkaitan ulumul Quran yang tersebut tadi. Namun buku yang terlengkap yang ada pada hari ini berkaitan dengan ulumul Quran antaranya adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran, karangan Imam Badruddin Az-Zarkashi, dan contohnya juga yang kedua Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka ini antara contoh kitab-kitab yang para ulama telah tulis yang membicarakan tentang ulumul Quran, ilmu berkaitan dengan Al-Quran Karim. Baik. Jadi secara ringkasnya, ilmu ulumul Quran adalah membicarakan pertamanya tentang ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW. Contohnya ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ini yang pertama sekali. Baik, kita bahaskan sedikit tentang hal ini. Ayat Makkiyah adalah ayat yang mana ataupun surah yang mana turun sebelum hijrah Nabi SAW. Ya, walaupun maknanya apa? Maksudnya apa? Dia tidak diturunkan di Mekah, tapi kalau dia turun sebelum hijrah Nabi, ia dipanggil ayat Makkiyah ataupun surah Makkiyah. Manakala surah Madaniyah pula, ayat atau surah itu diturunkan selepas hijrah Nabi. Berapa lama Nabi duduk di Mekah sebelum hijrah? Selama 13 tahun. Jadi ayat yang turun 13 tahun pertama kerasulan Nabi SAW itu dipanggil ayat-ayat Makkiyah. Manakala ayat setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ia dipanggil pula ayat Madaniyah, walaupun ia turun di Mekah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya jaa nasrullah, pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan kota Mekah. Ya, maka ayat itu turun dekat Mekah, tapi ia ayat atau surah Madaniyah. Ya, surah An-Nasr, kerana itu pun setelah hijrah Nabi SAW. Jadi disebutkan sebagai contoh, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam ayat ini Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Baik, ayat ini Allah Ta'ala firman, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak dengannya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, baik kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Baik. Ayat ini, ini daripada surah An-Nisa ayat 58. Ia diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah. Ini contoh kedua. Ya.
Namun ia dimasukkan kategori ayat Madaniyah disebabkan penaklukan kota Mekah berlaku selepas hijrah Nabi SAW. Ya, di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Manna Al-Qatan, antaranya kitab Mabahith fi Ulumil Quran, menyatakan inilah definisi yang terbaik berhubung dengan Makiyah dan juga Madaniyah berbanding pendapat yang lain. Jadi sedasarnya ayat dan surah Makiyah memfokuskan tentang aspek tauhid, tentang aspek ibadah, tentang aspek pembuktian kekuasaan dan kebesaran Allah, dan juga aspek hari kiamah, ya, aspek pembalasan berbentuk syurga dan juga neraka. Jadi ini biasanya pada surah-surah Makiyah. Manakala surah Madaniyah pula setelah hijrah Nabi memfokuskan tentang perincian ibadah, memfokuskan tentang muamalat, memfokuskan tentang hukum hakam kekeluargaan, memfokuskan tentang warisan, ya, jihad, hubungan sosial, hubungan antarabangsa dan lain-lain. Maka ya, ayat Madaniyah lebih kepada hukum hakam, ya. Inilah antara perbezaan dua yang disebutkan ayat ataupun surah yang turun sebelum dan selepas hijrah Nabi SAW. Ya. Jadi kefahaman tentang Makkiyah dan Madaniyah ini memampukan kita untuk membezakan antara ayat yang turunkan dahulu dan yang kemudian. Dengan itu kita dapat mengetahui hukum yang mana dibatalkan serta hukum yang menggantikannya. Maka ilmu ini juga dapat dimanfaatkan untuk kita hubung kaitkan ayat-ayat Quran dengan episod sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ni antara hikmahnya adanya, ya, pengkelasan surah-surah atau ayat Madaniyah dan juga ayat Makkiyah. Baik. Yang kedua, asbabun nuzul. Asbabun nuzul, ya, adalah membawa maksud sebab penurunan ayat Quran itu. Maka sebahagian daripada ayat Quran diturunkan disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang terjadi kepada Nabi SAW, dan kadang-kadang ia disebabkan satu pertanyaan yang diutarakan kepada Rasulullah SAW. Maka sesuatu yang berlaku itu, ya, sama ada pertanyaan ataupun peristiwa yang berlaku itu yang menjadi punca ayat Al-Quran itu diturunkan, dan ia juga dinamakan sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Dan namun kata para ulama, tidak ke semua ayat Quran itu mempunyai asbabun nuzul yang khusus. Ya, jadi contohnya kisah pembelaan Allah SWT ke atas seorang wanita yang mengadu tentang perbuatan suaminya. Jadi wanita itu adalah Khawlah binti Sa'labah. Beliau dizihar oleh suaminya yang bernama Aus bin Samit. Zihar membawa maksud suami menyatakan tubuh isterinya adalah seperti tubuh ibunya. Ya, maka menyamakan tubuh isteri dengan tubuh ibu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Maka Khawlah datang kepada Nabi SAW bagi mengadu tentang hal ini. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, suamiku menghabiskan masa bersamaku ketika mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung kerananya. Sekarang selepas aku menjadi tua dan tidak mampu beranak lagi, dia menziharkan aku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang hal ini. Jadi bila disebut tadi Khawlah tadi mengadu pada Nabi SAW tentang hal ini, yang suami dia kata bahawa isterinya dah macam tubuh mak dia, apakah yang pengaduan kepada Nabi SAW itu menjadi asbab turunnya surah Mujadalah ayat yang pertama. Wa qala Allah Ta'ala, ataupun Mujadilah ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah SWT mendengar aduan perempuan itu yang mengadu kepadamu tentang suaminya sambil dia merayu kepada Allah, sedang Allah mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat surah Al-Mujadilah ayat pertama tu, Allah Ta'ala turunkan asbab nuzulnya dari kisah Khawlah yang datang mengadu kepada Nabi SAW. Jadi pengetahuan tentang asbab nuzul seperti contoh ini memantapkan lagi kefahaman berhubungan dengan satu ayat. Dengannya maka tidak hanya kita mengetahui tentang sesuatu hukum, tetapi kita juga mengetahui mengapa hukum itu wujud. Malah disebutkan kadang-kadang kefahaman tentangnya, tentang hukum itu
yang menjadikan ia mengelakkan seorang itu daripada membuat tafsiran yang salah. Maka inilah antara yang disebutkan. Maka perbuatan yang disebut zihar tadi adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh melakukannya, maka ia jelas seperti Allah Taala telah turunkan dalam surah Al-Mujadalah. Baik. Contoh yang keduanya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Kata Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Maka sesiapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah ataupun melakukan umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara kedua-duanya. Dan sesiapa yang mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nampak? Masa kita pergi umrah atau haji, masa sa'i, masa nak naik bukit kan? Ingat ke? Masa nak naik bukit Safa, nak naik bukit Marwah, kita akan baca ayat ni. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sampai habis. Maka lafaz dalam ayat ini menunjukkan seolah-olah amalan sa'i adalah tidak wajib disebabkan Allah SWT menyatakan maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara kedua-duanya. Justru kita perlu memahami asbabun nuzul ayat ini, iaitu pada satu ketika para sahabat Nabi SAW merasa berat bagi melakukan sa'i. Hal ini disebabkan amalannya pernah dilakukan pada zaman jahiliah, maka khawatir ia termasuk dalam perbuatan jahiliah mendatangkan dosa. Justru Allah SWT menurunkan ayat dengan menyatakan maka tidak ada dosa bagi mereka mengerjakan sa'i, bagi menjelaskan bahawa amalan sa'i dalam Islam adalah berbeza dengan amalan sa'i pada zaman jahiliah. Pastinya tidak mendatangkan dosa. Dengan itu kita faham bahawa ayat ini diturunkan bukan menjelaskan hukum ibadah sa'i. Sebaliknya bagi menghilangkan kekhawatiran yang melanda jiwa para sahabat Nabi berhubungan dengan ibadah sa'i. Jadi faham tak jemaah sekalian? Masa zaman sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, orang-orang jahiliah dahulu mereka juga buat tawaf dan sa'i. Cumanya tidak mengikut pada syariat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Antara direkodkan dalam kitab Rahiqil Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, bagaimana mereka bertawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Tak ada baju, tak ada pakaian semua, tapi bertawaf di Kaabah. Nampak? Kerana tak ada syariat, maka mereka reka ketika itu. Begitu juga sa'i. Mereka buat juga sa'i itu. Tapi tak seperti syariat yang datang kepada Nabi SAW. Maka disebabkan itulah, apabila sahabat-sahabat Nabi dia telah melakukan tawaf dengan seperti yang telah disyariatkan, kemudian mereka nak sa'i maka ragu-ragu. Ni boleh ke, tak boleh ke, sama macam jahiliah dulu ke, macam mana? Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sebenarnya perjalanan dari Safa ke Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar Allah Ta'ala, syariat, yang mana disebutkan maka tidak adalah dosa, disebutkan fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Disebutkan faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka ibadah haji ke Baitullah ataupun melakukan umrah, maka tidak ada dosa bagi mereka mengerjakan sa'i antara kedua-duanya. Bukan bermaksud tak payah buat, tapi maksudnya bila kita tengok asbabun nuzul, maksudnya tak berdosa tu kerana sahabat khawatir buat tu jadi dosa. Sebenarnya sa'i itu pun sebahagian daripada syiar Allah, tidak ada dosa melakukannya, bahkan ia adalah sesuatu yang menjadi perkara yang mesti di dalam waktu maknanya apa, waktu umrah kita. Setelah tawaf, setelah kita niat di miqat, kemudian kita bertawaf, kemudian kita sa'i, barulah kita boleh bertahallul. Jadi itu adalah satu contoh menunjukkan bahawa kepentingannya disebutkan asbabun nuzul, memahaminya di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak silap faham tentang ayat tersebut. Wallahu alam. Baik, ini yang kedua. Yang ketiganya nasikh dan mansukh. Baik.
Dalam ilmu ulumul Quran, perkataan nasikh ataupun nasakh membawa maksud ayat yang datang bagi menggantikan ataupun membatalkan hukum yang terdapat dalam ayat yang turunkan sebelumnya. Ayat yang dibatalkan hukumnya itu dinamakan sebagai mansukh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 106, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Maksudnya, kami tidak membatalkan, iaitu nasakh, manansakh, kata Allah Ta'ala. Kami tidak membatalkan satu ayat ataupun kami menjadikan manusia lupa tentangnya, kecuali kami mendatangkan ayat yang lebih baik daripadanya ataupun yang sebanding dengannya. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, justru nasikh dan mansukh. Nasakh dan mansukh itu berlaku kerana kehendak dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah mengkendakinya, maka begitulah yang berlaku. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menyatakan bahawa pembatalan hukum hanya berlaku dalam perkara yang berkaitan dengan perintah, iaitu perkara yang perlu dilakukan, ataupun larangan, iaitu perkara yang perlu dijauhi. Maka ia tidak berlaku dalam hal berkaitan akidah dan juga keimanan. Jadi berkaitan akidah, kepercayaan kita, keimanan kita, tidak ada ayat nasakh dan mansukh. Kecuali yang ada hanyalah pada ayat-ayat yakni hukum berkaitan dengan perkara yang mesti dilakukan ataupun larangan yang mesti dijauhi. Maka dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, Syekh Manna Al-Qatan merumuskan bahawa antara hikmah wujudnya nasikh dan mansukh adalah pertamanya, bagi memelihara kepentingan serta maslahat hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada beberapa hukum yang berubah. Ini kerana apa? Berdasarkan ayat Al-Quran, kerana menjaga kepentingan dan maslahat hamba Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ini maha merahmati hamba-hambanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pastikan pembentukan syariat yang berlaku secara berperingkat menuju ke tahap kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah serta keadaan umat manusia. Maka hukum itu berubah disebabkan untuk pastikan ia berlaku peringkat dakwah itu Nabi SAW itu ia berlaku secara berperingkat, maka menjadikan ia menuju kepada kesempurnaan. Sebab itu ada perubahan hukum ini. Yang ketiga, menguji ketaatan umat Islam terhadap kehendak Allah Ta'ala. Ini pun satu juga, iaitu kata Syekh Manna Al-Qatan, perubahan ayat Quran dan masuk itu kerana Allah nak uji ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. Yang keempat, untuk memastikan kebaikan serta kemudahan bagi umat Islam. Jadi ini sama macam nombor satu tadi lah. Iaitu nak jaga kebaikan, nak jaga maslahat hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi apa contohnya? Contohnya pengharaman arak yang berlaku secara berperingkat. Asalnya arak itu tidak diharamkan lagi. Kalau kita nak tahu, pada awalnya arak di zaman Nabi SAW, ketika Nabi mula menjadi Rasul, arak itu belum diharamkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 67. Dalam surah An-Nahl ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah Ta'ala firman, dan daripada buah kurma dan juga buah anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan. Nampak? Tattakhiduna minhu sakara. Kamu buat minuman yang memabukkan serta rezeki yang baik. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat satu tanda bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya. Baik. Jadi pada peringkat Allah Ta'ala sebut, inna fi dzalika
la ayatan liqaumi ya'qilun. Maka Allah Ta'ala sebut bahawa asalnya pada peringkat awalnya An-Nahl 67 ni Allah sebut kurma dan anggur yang mereka biasa buat minuman yang memabukkan, tetapi belum diharamkan lagi ketika itu. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah Ta'ala menggunakan pada manusia itu dengan dua jenis pohon yang adanya buah ini, iaitu kurma dan juga anggur. Baik. Daripada kedua-dua pohon ini dapat menghasilkan minuman keras, minuman memabukkan serta hasilan yang lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka ketika itu arak belum lagi diharamkan. Hanya seperti juga disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dan tafsir Al-Quran Al-Azim. Ketika Nabi SAW kemudian dia berhijrah ke Madinah, baginda mendapati masyarakat di situ berjudi dan meminum arak. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hal ini, ya. Maka turunlah ayat surah Al-Baqarah 219 kepada mereka. Allah Ta'ala firman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang arak dan judi. Maksudnya, pengharaman arak tu tak berlaku lagi ketika di Madinah. Berapa tahun? 13 tahun. Ya. Tetapi masuk saja di Mekah, bila Nabi sampai Madinah, maka turun ayat ini. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah SWT, katakanlah pada mereka bila mereka tanya pasal arak dan judi, maka pada kedua-duanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat kepada manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi bila turun ayat ini mendidik umat Islam tentang bahaya dia, ya, kemudaratan dan kerugian akibat arak adalah lebih besar daripada manfaatnya. Dan pada satu ketika Abdurrahman bin Auf mengadakan majlis kenduri dan mengundang Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain ke majlis itu. Jadi Abdurrahman bin Auf di Madinah, dia ajak sahabat-sahabat datang ke rumah dia. Dengan ada Sayyidina Ali, sahabat-sahabat lain, ya. Maka ketika itu arak ni dihidangkan dan mereka meminumnya sehinggalah mereka mabuk. Dan ketika itu masuklah waktu solat dan mereka pun bersolat secara berjemaah. Disebabkan mabuk, maka imam pada ketika itu membaca surah Al-Kafirun secara bercampur aduk, ya. Maka turunlah ayat daripada surah An-Nisa ayat ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu salat dalam keadaan mabuk. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu sedang mabuk. Dengan turunnya ayat ini, maka bermulalah larangan meminum arak, iaitu ketika hendak menunaikan salat. Belum lagi haram bersuruhan. Tapi sebelum menunaikan salat, tak boleh minum arak. Namun, ia tidak dilarang pada waktu yang lain kan. Mana sebelum nak solat, dia tak boleh. Waktu lain boleh. Ini direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka akhirnya, akibat mabuk, apabila sahabat-sahabat dan kalangan Ansar dan Muhajirin selama ini hidup dengan rukun dan damai, maka bangun berkelahi sambil membangga-banggakan kelompok-kelompok masing-masing. Maka Allah SWT mengharamkan arak secara total, secara muktamad. Maka pengharaman ini adalah berdasarkan dari surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, ya, ataupun kamu berkorban binatang untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk di dalam perbuatan syaitan. Ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kamu mendapat keuntungan. Jadi Allah Taala pun sebut yang seterusnya, innama yuridu syaitan
ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dan syaitan tu dia nak bermaksud nak menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran fil khamri wal maisir, lantaran kamu meminum khamar, minum arak dan juga berjudi itu, wa yasuddakum, dan menghalangi kamu, iaitulah an zikrillah, dari mengingati Allah, wa anis salah, dan daripada salah. Fahal antum muntahun, kata Allah SWT. Disebut dengan maka berhentilah kamu daripada mengerjakan perbuatan itu. Maka ini direkodkan bagaimana para ulama menyatakan bahawa ayat ini adalah ayat penegasan pengharaman kepada arak. Dengan itu arak diharamkan, begitu juga maisir, iaitulah perjudian, sehinggalah pada hari kiamat. Jadi disebutkan ini oleh Imam Muslim dan Imam Baihaqi. Menurut disebutkan para ulama mufassirin lain juga, ini menunjukkan bahawa bagaimana pengharaman arak itu berlaku secara peringkat demi peringkat. Apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi, maka berterusnya sahabat-sahabat melemparkan arak-arak mereka ke tanah-tanah, sehingga tidak lagi ada yang menyimpannya lagi, kerana pengharaman itu bukan hanya kepada yang meminumnya, tapi Nabi SAW juga diwahyukan, sehingga Nabi menceritakan, mensabdakan satu hadis yang sahih yang menceritakan tentang pengharaman arak dari peringkat awal sehinggalah kepada seterusnya. Bukan hanya meminumnya makna berdosa besar, dimurkai oleh Allah Ta'ala, tetapi orang yang tolong petik untuk buat arak, dia tolong petik kurma walaupun dia tak minum, dia tolong petik anggur, dia pun kena. Dia tolong buatkan, dia pun kena walaupun dia tak minum, dia tolong bawakan, dia tolong hidangkan, dia tolong jual pula, sama. Semua tu termasuk di kalangan yang dimurkai, yang berdosa besar di sisi Allah Ta'ala, sama seperti yang meminumnya. Sebab tu hal ni, bila Allah dah turun saja hukum, maka semuanya haram. Termasuklah yang tolong bawa, tolong iklan, tolong buat, semua pun haram. Sebab itu kita kena berhati-hatilah hal ni. Bila Allah Ta'ala dah mengharamkan, maka haramlah semuanya. Sebab tu anak-anak kita kalau dia cuti-cuti semester kan, dia nak kerja kan, ni saya pesan sajalah. Kalau dia kerja, tanya dia kerja kat mana. Sebab apa? Takut ada arak di tempat kerjanya. Contohnya orang yang kerja dekat kedai-kedai apa tu? Macam jual ni lah, kata apa, kedai 24 jam ke, kedai kata apa, kedai runcit yang ada arak. Kalau ada arak tak boleh. Sebab apa? Dia akan jadi cashier, dia akan kena tolong bawa, kena tolong susun. Macam mana nak kerja situ kan? Maka kena hati-hati. Setelah juga kalau kerja di tempat-tempat yang ada menghidang ke apa, dia tak boleh, kerana hal tu akan termasuk di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah, kerana dia melibatkan dirinya dengan arak. Na'udzubillah min dzalik. Okey, jadi itu nasikh dan mansukh. Jadi berhubung dengan nasikh dan mansukh ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahawa hukum hakam ini didatangkan, yang disebutkan kecuali demi kemaslahatan manusia. Maka adanya nasikh dan mansukh itu adalah kerana kemaslahatan, kerana kebaikan manusia itu. Inilah hal yang Allah Ta'ala nyatakan, sebagaimana adanya hukum yang datang secara berperingkat dalam Quran. Dan hal ini boleh berubah akibat perbezaan waktu dan juga tempat. Apabila datangkan satu hukum pada satu waktu kerana ada keperluan yang mendesak ketika itu, maka ia adalah satu tindakan kebijaksanaan. Sekiranya hukum itu dinasakh atau dibatalkan, digantikan dengan hukum yang lebih sesuai pada waktu yang lain kerana keperluan yang berbeza, maka hukum ketika itu menjadi hukum yang lebih baik serta lebih bermanfaat kepada manusia. Jadi inilah yang kita sebut tadi tu. Maka Allah Ta'ala Maha Bijaksana, Allah Al-Hakim, Allah Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui lagi dalam pengetahuannya. Maka ini adalah contoh kepada ayat nasikh dan mansukh. Seterusnya, apakah pula muhkamat dan mutasyabihat? Baik. Ayat muhkam ataupun ayat muhkamat berasal daripada perkataan ihkam yang bermaksud kukuh dan sempurna. Dalam ilmu ulumul Quran
ayat-ayat muhkam terpetunjuk yang jelas dan tegas sehingga ia tidak menimbulkan kekeliruan dan juga maknanya apa, ketidakfahaman ya di dalam membacanya. Maka ayat muhkam, ayat yang jelas Allah Taala beritahu tentang hal itu. Manakala perkataan mutasyabih ya berasal daripada perkataan tasyabaha yang berbuat maksud serupa dan sama yang boleh menimbulkan kesamaran di antara dua perkara. Maka dalam ilmu ulumul Quran, ayat-ayat mutasyabih ataupun mutasyabihat ya adalah ayat-ayat Quran yang maknanya secara zahir mengandungi kesamaran dan tidak jelas difahami. Maka tidak ada yang mengetahui maksud sebenar ayat mutasyabihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama cuba menerangkan maksud ayat ini dengan membuat penafsiran menggunakan pendekatan yang tertentu. Tidak boleh ditafsirkan secara pasal kita panggil sembrono je lah. Kena ada ilmu, kena ada disiplin ilmu tentang halnya. Contoh ayat yang muhkam dalam Quran adalah ayat berkaitan dengan hukum halal dan haram. Ya, ayat-ayat berkaitan dengan kewajipan dan larangan. Ya, begitu juga ayat-ayat berkaitan dengan janji dan juga ancaman. Contohnya Allah SWT menyatakan surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua ya bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi ini ayat yang jelas. Ya, Allah Taala perintahkan mendirikan solat, Allah perintahkan menunaikan zakat. Baik. Jadi contoh-contoh ayat mutasyabihat. Tanya Mas Claire. Okey. Contoh-contoh ayat mutasyabihat pula bagaimana? Allah Taala firman. Antaranya Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 255 tentang iaitulah ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Jadi dalam ini antara contoh ayat mutasyabihat. Dalam surah Taha ayat 5 pula Allah menyatakan ya yang maha pengasih dan maha yang maknanya Allah SWT itu bersemayam di atas arasy-Nya. Bagi contohnya kalimah apa ni, Allah Subhanahu wa taala summa stawa 'alal 'arsy. Allah SWT kemudiannya beristiwa di atas arasy-Nya. Jadi ayat-ayat begini adalah ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Ia tak boleh ditafsirkan ya kerana ia melibatkan tentang zat Allah yang Maha Agung. Maka ya sebab itu hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Imam Malik ni dulu dipanggil sebagai Imam Darul Hijrah, iaitu imam yang menjadi orang kata rujukan kepada orang-orang lain, bahkan ulama lain di mana di Darul Hijrah di Madinah ya, negeri hijrah Nabi SAW. Jadi ada satu orang datang bertanya kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, jelaskan kepada kami kalimah summa stawa 'alal arsy. Allah kemudiannya beristiwa di atas arasy. Jadi Imam Malik rahimahullah taala pun berkata al-istiwa ma'nahu ma'lum. Imam Malik diceritakan ketika mana orang tu tanya soalan tu, Imam Malik diam lama. Sehingga anak murid dia kata muka Imam Malik pun jadi kemerah-merahan. Kerana sebab marah kan. Jadi kemerah-merahan. Lama dia diam. Sampai akhirnya dia pun jawab. Istiwa. Istiwa itu maknahu ma'lum. Makna dia kamu tahu. Apa dia makna dia. Kalau untuk manusia apa dia? Seperti seorang yang duduk di atas singgasana. Itu makna bagi manusia. Wa kaifa, dan bagaimana bagi Allah Ta'ala ghairu ma'kul. Tidak akan mampu untuk kamu memikirkannya. Nampak tak? Maksudnya. Jadi makna dia maklum. Tapi bagaimana bagi Allah wa kaifa ghairu ma'kul. Tidak boleh kamu memikirkannya, tak sampai akal kamu. Wa imanu bihi wajib.
tetapi beriman dengan ayat Allah Ta'ala itu adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Maka bertanya banyak tentangnya ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bila sebut tentang ayat mutasyabihat ni, ya, maknanya kita letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wujudnya muhkamat dan mutasyabihat bertujuan menunjukkan kepada manusia kekuasaan ilmu Allah SWT serta keterbatasan akal manusia. Ya, Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya supaya mereka berhati-hati dan tidak cenderung kepada idea-idea dan pandangan-pandangan sesat. Maka ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Ayat mutasyabihat menunjukkan bahawa setiap daripada kita memiliki had di dalam minda kita juga. Kalau kita boleh terima had kepada penglihatan kita, kan? Maknanya kalau kita tengok dinding, kita tak tahu apa di sebalik dinding tu. Kita boleh terima. Kita tak tahu di sebaliknya. Kalau kita dengar, kita boleh terima bahawa kita tak boleh dengar di sebalik dinding. Kan? Tapi akal kita pun sama. Kita kena terima bahawa ia memiliki hadnya. Ada benda yang kita tak boleh nak fikirkan. Antaranya, zat Allah Ta'ala yang maha agung. Maka begitulah juga ayat mutasyabihat sebagai ujian kepada hamba-hamba Allah SWT agar kita sendiri sentiasa mengakui akan kelemahan kita sebagai hamba Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Baik. Dalam surah Ali Imran ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah, kata Allah Ta'ala, yang menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Antara isinya adalah ayat-ayat muhkamat, iaitu dasar-dasar isi kandungan Al-Quran. Dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat, iaitulah yang samar-samar dan tidak jelas. Jadi Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Surah Ali Imran ayat 7 ni Allah Ta'ala kemudian disambung. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat mutasyabihat bagi menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya dengan memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Jadi inilah yang dinyatakan bagaimana ujian Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Kata Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, iaitu tafsirannya, maksudnya yang sebenar, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang mendalam pengetahuannya berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang memiliki akal. Nampak? Itu yang Allah Ta'ala sebut jelas tentang ayat mutasyabihat, muhkamat dan mutasyabihat. Maka Nabi SAW juga menyatakan, sekiranya kamu melihat orang berbantah-bantah tentang ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala sebagai yang condong kepada kesesatan. Maka bersuadalah terhadap mereka. Hadis ni adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalangan ulama salaf, iaitu ulama kurun awal, mereka tidak mahu mentafsirkan ayat mutasyabihat. Mereka menyerahkan maksudnya sepenuhnya kepada Allah SWT semata-mata. Dan contohnya salah seorang ulama salaf iaitu Imam Malik, yang mana kita sebut kisahnya sebentar tadi.
Manakala ulama khalaf, iaitu ulama kurun kemudiannya, mengharuskan tafsiran dan pentakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat sesuai dengan prinsip akidah serta ajaran Islam. Jadi dengan cara itu masyarakat secara umumnya terpelihara daripada kekeliruan dalam memahami ayat-ayat ini. Ya. Contohnya Allah SWT bersemayam istiwa ditafsirkan sebagai pengurusan Allah Subhanahu Taala terhadap alam semesta tanpa sebarang kesulitan. Ya, maka tangan Allah ditafsirkan sebagai kekuasaan Allah Taala. Rumusannya dalam tafsir Al-Azhar, Hamka berkata, adapun semua takwil ya yang timbul daripada hati yang sesat pastinya tidak benar. Dengan itu bukanlah bererti bahawa semua orang dilarang mentakwil ayat yang mutasyabihat. Ia boleh ditakwil asalkan menurut kepada tuntunan Tuhan. Ini disebut oleh Syekh Hamka. Maka inilah ilmu yang dibicarakan ulumul Quran secara ringkas. Ya. Adapun tajuk-tajuk yang lain dalam ulumul Quran adalah seperti sejarah penulisan pembukaan Quran. Ini panjang lagi, kita boleh cerita waktu yang lain. Mukjizat Al-Quran, adab pentafsir Al-Quran dan seumpamanya. Ya, semua ni kita boleh bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang seterusnya insya-Allah. Maka kefahaman tentang ilmu-ilmu ini akan membantu kita memahami Quran dengan betul dan meletakkan ilmu tafsir Quran pada landasan yang benar insya-Allah. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati muliakan oleh Allah Taala, tak ada masa lagi 20 minit. Kita akan teruskan kepada bahagian yang kedua, namanya tafsir dan takwil. Okey. Tafsir dan takwil ni apakah maksudnya? Tafsir ni adalah ilmu yang memperincikan mesej Al-Quran. Imam Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran telah berkata bahawa tafsir adalah satu ilmu bagi untuk faham ayat Allah SWT. Kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tafsir ini menjelaskan makna-makna serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Jadi ini pentingnya tafsir, ya tuan sekalian. Kerana itulah rumah kita sekurang-kurangnya ada satu kitab tafsir supaya menjadi rujukan, ya, agar pentafsiran kita terhadap ayat Quran itu tidak bertentangan dari maknanya yang sebenar-benarnya. Sebab tu dalam tafsiran ini ada disebut disiplinnya. Bukan semua orang boleh tafsir. Dia ada ciri-ciri pentafsir Al-Quran. Antara yang paling utama adalah mereka menguasai bahasa Arab dengan sebenar-benarnya. Ya? Dan banyak lagi lah yang lain. Ya, sebab tu pentafsiran Quran ni adalah sesuatu bidang ilmu yang besar sebenarnya dan penting. Dan tak boleh seseorang itu mentakwil, mentafsir Quran dengan sesuka hatinya. Ya, tak boleh. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah di dalam Israiliyat, dalam kitabnya menyatakan, dalam Israiliyat dan Hadis Palsu, dalam kitabnya menyatakan bahawa ada dua tujuan penting mengapa Al-Quran diturunkan, iaitu sebagai kitab petunjuk dan yang kedua sebagai mukjizat. Maka justrunya Imam Dr. Muhammad menyatakan bahawa ilmu tafsir adalah ilmu bertujuan untuk memperjelaskan serta menerangkan acuan petunjuk yang terdapat dalam Quran. Oleh sebab itu, ia juga menunjukkan keunggulan mukjizatnya. Maka ilmu tafsirlah yang membicarakan tentang hal ini. Para ulama berbeza pendapat tentang perbezaan antara tafsir dan takwil. Ya, dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran menyatakan bahawa para ulama generasi yang awal, iaitu para ulama mutaqaddimin, mereka berbeza pendapat bahawa tafsir mereka ni berpandangan tafsir dan juga takwil ni adalah benda yang sama. Tidak ada perbezaan antara kedudukannya. Tetapi para ulama generasi yang seterusnya, ulama generasi kemudian yang dipanggil mutaakhirin, mereka ini membezakan antara tafsir dan takwil. Tafsir menuju kepada makna lahiriah dia. Sedangkan takwil memfokuskan kepada makna lain yang lebih mendalam. Namun, kedua-dua ini adalah tidak bercanggahan antara satu sama lain. Sebagai contoh dalam surah Al-An'am ayat 95. Mari kita tengok satu contoh dahulu. Apa bezanya antara tafsir dan takwil? Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullah
فأنا تؤفكون. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah jualah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Ia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Yang demikian itu kekuasaannya adalah Allah Ta'ala, maka bagaimanakah kamu dipalingkan daripada menyembahnya. Baik. Dalam ayat ini, ungkapan Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Kalau kita lihat balik kalimah tadi, yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah Ta'ala mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Ya, kalau kita lihat ungkapan ini diartikan, iaitulah Allah Ta'ala berkuasa menjadikan sesuatu makhluk yang mati bernyawa dan hidup semula. Maka ini adalah tafsir. Ya, sekiranya maksud ayat ini diperkembangkan lagi bagi menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan manusia yang kafir lagi jahil, iaitu yang mati hatinya untuk hidup semula dengan iman dan ilmu, maka ia dipanggil takwil. Maka ini adalah contoh perbezaannya, namun kedua-dua ini tidak bertentangan antara satu sama yang lain. Baik, ini yang kita sebut tadi, ya, berkaitan dengan perbezaan tafsir dan takwil. Baik. Jadi masalah dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, apa pula tadabbur? Kan kita kelas tadabbur kan? Baik, tadabbur ini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, maka apakah yang menghalang mereka daripada mentadaburi, iaitu memikirkan ayat-ayat Al-Quran, ataupun hati mereka telah pun disebutkan dengan terkunci dengan rapatnya. Jadi teman sekalian, berbanding dengan tafsir dan takwil tadi, tadabbur adalah asasnya, iaitu bagaimana kita memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bagaimana kita memikirkan ayat Allah Ta'ala. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, seperti kita nyatakan kan, macam mana kita baca ayat tentang neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, sebagai contohnya dalam surah Ad-Dukhan, ya, Allah Ta'ala sebut, ya, bagaimana dahsyatnya keadaan siksaan dalam api neraka. Ya, Allah sebut tentang maknanya apa? Tentang syajarah, ataupun tentang yang disebutkan buah zakum. Allah Ta'ala sebut bagaimana ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang dahsyatnya api neraka, sebagai contoh surah An-Nisa. Allah cerita tentang bagaimana kulit ahli neraka dibakar dalam neraka Allah Ta'ala. Ya, innal ladzina kafaru min ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sebagai contoh ayat ni, ya, bila kita teliti maknanya dan kita fikirkan, macam mana kita rasa, ya? Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, yang tak mensyukuri nikmat dia, yang habiskan umur dia, kehidupan dia, semua rezeki Allah bagi pada dia dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dengan hal yang sia-sia. Ya, saufa nuslihim nar. Bahkan orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, ya, masih langgar perintah Allah Ta'ala, tak solat, ya, tak tutup aurat, tak taat ibu ayah, tak jaga hukum hakam, buat suka hati, maka bila dia mati dalam keadaan tak kembali kepada Allah Ta'ala, tak bertaubat, saufa nuslihim nar, kami akan bakar, ya, dia mereka itu di dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali mana terbakarnya kulit mereka dalam keadaan rentung. Nadijat juluduhum maksudnya rentung tu, macam bakar sate tu kan ada hitam-hitam tu kan, rentungnya kulit itu. Badalnahum juludan ghairah, kami akan tukar ganti kulit itu dengan kulit yang baru. Liyadhuqul azab, agar dia merasakan betapa pedihnya azab. Bila kita baca ayat ni, apa kita rasa? Ya? Kita rasa kulit kita ni, pernah ke kita pengalaman terkena api? Kan? Pernah kan? Jadi kita rasa macam mana terkena api tu? Melecur tu. Ya Allah, sakitnya. Tu baru melecur. Belum rentung. Kan? Jadi sebab itulah
bila kita baca dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, berdasarkan daripada makna, daripada tafsiran yang keluar dari ayat Quran ini, maka kita memikirkan ayat Allah. Dari fikir tu menjadikan hati kita ni rasa ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Inilah juga tadabbur Al-Quran. Ya, kita berfikir. Contohnya Allah Ta'ala juga sebut, Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Ayat Quran kita baca tentang azab tadi, kita terasa, ya Allah, insafnya, takutnya nak buat dosa. Takutnya nak buat hal-hal yang Allah tak suka. Takutnya nak tinggal solat. Takutnya nak buat benda tak jujur. Sebab Allah tahu semua. Dan bayangkan kalau dibakar api neraka. Nampak? Itu tadabbur. Kemudian begitulah juga, ya, ayat Quran yang saya baca tadi, surah Luqman, ya, Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu melihat? Nampak? Allah Ta'ala suruh kita tengok. Tapi bukan hanya dengan mata kita, tapi dengan hati kita. Alam tarau anna Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, tidakkah kamu nampak bahawa bagaimana Allah Ta'ala sakhara lakum ma fis samawati wa fil ard. Telah menundukkan, telah menciptakan dan telah memerintahkan bagi seluruh yang ada di langit dan bumi ini untuk kamu. Nampak tak? Bumi ni Allah bagi mudah untuk kita jalan. Langit ni berubah, waktunya malam ke siang dengan selesa kita tengok. Bagaimana alam ni adanya haiwan yang cukup untuk kita makan, ayam, ikan sebagainya. Allah yang menjaganya. Allah menjaga rezeki bagi kita. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengatur, Allah Ta'ala telah memerintahkan alam ini untuk kemudahan kamu. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah melengkapkan bagi diri kamu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nampak? Jadi bila kita fikir, ya Allah, betul lah, banyak nikmat Allah bagi pada aku. Maka kita semakin merasa syukur pada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, hari ni matahari masih terang lagi. Kan? Hari ni Allah bagi sihat lagi, boleh bernafas. Allah bagi ada keluarga, ada harta, ada apa semua. Semua Allah bagi kecukupan. Nampak? Jadi dengan itu, disebutkan dengan itu kita jadi semakin bertambah syukur pada Allah Ta'ala. Ini tadabbur. Ini yang kita nak jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, afala yatadabbarun al-Quran? Apakah yang menghalang mereka dari tadabbur Quran? Kerana hal itu telah mudah Allah beri pada kita. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita hati untuk kita merasai, memahami ayat-ayat Allah Ta'ala dan berfikir dengannya. Itu dia tadabbur. Dan tafsir ini sesuatu yang mendalamlah tentang ayat Quran. Baik. Jadi inilah antara contohnya. Bagi kita pergi sikit berkaitan dengan tafsir Quran. Kita kena tahu juga hal ni kerana sebahagian daripada ayat Quran kita juga yang kita bahaskan dalam kelas ni adalah berkaitan dengan tafsir. Agar pemahaman kita pada Quran itu adalah tepat dan selepas itu kita mentadaburinya dengan tadabbur yang tepat. Ya. Maka tafsir Al-Quran tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ni kita sebut. Pentingnya tafsir ni, secara ilmiah terdapat 3 cara tafsir diperkenalkan. Pertama, tafsir yang mana disebutkan birriwayah. Tafsir bersandarkan kepada rekod yang diiktiraf. Ini pertama. Yang kedua, tafsir bidirayah. Tafsir menggunakan hujah pemikiran. Manakala yang ketiga, tafsir bil isyarah. Tafsir berdasarkan isyarah dan ilham. Baik. 3 kaedah ini disebut, yang pertama tafsir birriwayah, iaitu tafsir yang disebut oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam At-Tibyan fi Ulumul Quran, mendefinisikan tafsir birriwayah adalah tafsiran Al-Quran menggunakan Al-Quran. Ya, tafsiran Al-Quran menggunakan sunnah atau hadis Nabi SAW, ataupun yang ketiga merujuk kepada qaulus sahabi, kata-kata para sahabat. Maka tafsiran terbaik adalah tafsiran yang diambil daripada Quran sendiri. Contohnya ayat 185 surah Al-Baqarah yang membawa maksud syahrul Ramadan, yang mana Allah berfirman syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Iaitulah bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya.
maka ia jelas bahawa Quran turun dalam bulan Ramadan. Maka pentafsiran lebih mendalam akan kita perolehi dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan ya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, iaitu Allah Ta'ala menurunkan keseluruhan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kata Allah Ta'ala kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, iaitulah pada 10 yang terakhir Ramadan. Maka berdasarkan ayat ini jelas bahawa kita Quran turun keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar, ya, kata Abdullah bin Abbas, iaitulah di Baitul Izzah, di satu lokasi di langit Allah Ta'ala, langit yang paling dekat dengan kita, langit dunia, di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu Ramadan menjadi bulan yang mulia, dan malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Nuzul Quran pada 17 Ramadan. Awal pula 17 Ramadan kan. Rupanya sebagian ulama kata, mufassirin menyatakan bagaimana Quran turun seluruhnya pada malam Lailatul Qadar pada hujung Ramadan, tetapi pada tahun berikutnya Allah Ta'ala pula memerintahkan Jibril turunkan ayat yang pertama dari surah Al-Alaq dalam pada bulan Ramadan pada 17 Ramadan. Itulah turunnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nuzul Quran kita sambut lebih awal. Sebab tu ini adalah antara yang dijelaskan yang pertama tadi tentang bagaimana tafsiran Quran berriwayah. Baik, ini yang pertama. Baik, sekiranya perincian maksud sebut tidak diperolehi daripada Quran, maka ia akan diperolehi daripada sunnah Nabi SAW ataupun hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qala Allah Ta'ala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala solatmu dan peliharalah waktu wusta, yakni solat wusta. Solat wusta ni solat asar, ya. Dan berdirilah kerana Allah Ta'ala di dalam sembahyang kamu dengan penuh khusyuk. Imam Ahmad menyatakan, ya, Nabi SAW yang mana telah bersabda Nabi, kita disibukkan daripada melakukan salat wusta. Dalam Quran sebut wassalatil wusta. Jadi mana salat wusta ni yang mana satu? Nabi SAW sebut dalam hadisnya, iaitu kata Nabi SAW, Allah sebut hal ni kerana ramai orang yang disibukkan daripada melakukan solat wusta, iaitu solat asar. Dan hadis ini mentafsirkan maksud solat wusta. Wusta ni maksudnya tengah, ya. Dinyatakan Quran itu adalah solat asar. Jadi kerana apa? Ramai orang yang telah bekerja sebagainya sampai petang itulah dia dah penat, dia tak solat, ataupun dia solat dah dekat masuk maghrib dah. Jadi Allah suruh jaga solat ni. Dan ada orang kadang-kadang sampai tak solat terus dah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi betul Allah Ta'ala sebut hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah semua solat kamu dan juga solat pertengahan ini yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih yang membawa maksud solat asar. Sekiranya selepas merujuk pada Quran dan Sunnah, maksud satu ayat itu masih belum jelas, kita perlu merujuk kepada perkataan para sahabat Nabi. Tafsiran mereka boleh diterima dengan syarat rekodnya sahih. Sememangnya para sahabat mempunyai keistimewaan, ya, kerana mereka dekat dengan Nabi SAW dan mendapat kepercayaan dari Nabi SAW. Sebagai contohnya, Abdullah bin Abbas pernah didoakan Nabi SAW. Nabi SAW pernah doa pada Abdullah bin Abbas. Saudara Nabi ini masih kecil, Nabi doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam ilmu agama dan pandaikanlah dia dalam mentakwil Al-Quran, faham ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan inilah yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menyatakan terdapat 10 orang sahabat yang masyhur dalam bidang tafsir. Antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Sy'ari dan juga Abdullah bin Zubair. Jadi semua sahabat yang dinyatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai sahabat-sahabat yang masyhur dalam bidang pentafsiran Al-Quran.
Salah satu contoh tafsiran oleh sahabat Nabi adalah berhubung dengan ayat pertama surah Al-Qadar, yang mana disebutkan dalam yang tadi itu kita sebut tadi itu. Maka ayat ini menjelaskan Al-Quran diturunkan secara khusus pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan semua orang tahu bahawa Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat dan makan masa lebih kurang 23 tahun kepada Nabi SAW. Bagi memahami ayat ini, kita boleh merujuk kepada perkataan Abdullah bin Abbas. Yang ini saudara Nabi, Abbas itu adalah pakcik Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas bahawa maksud Quran turunkan pada malam Lailatul Qadar, Quran turun semua. Dari Lauh Mahfuz pada Lailatul Qadar, turun semua ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam itu. Maka selepas itulah barulah ia diturunkan secara berperingkat sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan hal ini dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran bahawa hadis dan rekod ini adalah sahih. Ini adalah sebagai salah satu contoh bagaimana tafsir berriwayah dalam kata metodologi yang pertama. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dahulu. Jika ada rezeki dalam pertemuan yang akan datang, kita akan membahaskan yang tafsir bidirayah, seterusnya tafsir biisyarah. Dan kemudian kita akan pergi kepada sejarah penulisan dan pembukuan mushaf Al-Quran. InsyaAllah sebelum kita pergi kepada tadabbur Al-Quran ayat demi ayat, InsyaAllah kita akan bertemu dalam pertemuan yang akan datang jika direzekikan oleh Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan pada hari ini kita semua mendapat manfaat, kebaikan, agar bertambah lagi cinta kita kepada Allah, Rasulullah SAW dan juga kitab Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin bermotivasi untuk membaca, memahami serta mengamalkan Al-Quran, apatah lagi dalam bulan Sya'ban yang mana disebut oleh para ulama, antaranya Salamah bin Kahil, seorang ulama menyatakan bahawa kana syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bagi kami dahulu Syahrul Sya'ban ni, bulan Sya'ban adalah bulan para pembaca Al-Quran. Kalau Syahrul Ramadan Syahrul Quran, Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan para pembaca Quran yang mereka sudah mula menambahkan kuantiti bacaan Quran mereka dalam bulan Sya'ban agar menjadi konsisten dan momentum itu dapat lebih hebat lagi dalam bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan hasanah daripada setiap perbincangan kita ini dan memberikan taufik hidayah bagi kita agar kita mendapat kejayaan dunia akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Yang baik insya-Allah sekiranya saya kesilapan kekhilafan saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir. Ini semoga Allah berkati apa dibincangkan apa kita amalkan sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.